Hai, Assalamualaikum. So, hari ini bersama saya, Cikgu Azimah dalam satu sesi live special. Okay, hari ini kita nak cuba selesaikan soalan penyelesaian masalah. Okay, so cikgu tahu ramai pelajar dia bila cikgu sebut je soalan penyelesaian masalah, dia rasa macam itu adalah satu masalah yang besar. Betul? Kan? Okay, so hari ini cikgu nak bantu awak untuk kurangkan fobia awak terhadap soalan penyelesaian masalah. Tapi sebelum tu cikgu nak share dengan awak. Apa yang menjadi faktor kenapa awak selalu rasa ataupun kenapa anak mama papa selalu rasa susah sangat nak selesaikan soalan penyelesaian masalah ni? Dia ada dua faktor yang utama. Faktor yang pertama adalah belum cekap dan mahir lagi asas matematik. Maksudnya kemahiran-kemahiran asas macam tambah, tolak, darab bahagi pun dia belum pandai lagi. Jadi bila nak buat soalan penyelesaian masalah ni, dia akan rasa susah. Itu faktor pertama. Dan faktor yang kedua, kenapa tak boleh nak buat soalan berbentuk cerita? Kenapa? Sebab selalu rasa susah nak keluarkan maklumat dan nak tahu kehendak soalan. Dia selalu tak faham soalan ni nak kena tambah ke, nak kena tolak ke, kena darab ke, kena bahagi ke, kan? Tu adalah dua masalah yang selalu pelajar hadapi. Jadi, hari ini cikgu nak share dengan awak, macam mana awak boleh selesaikan masalah tu. Masalah yang pertama tadi, awak lemah lagi dalam asas matematik, so tim cikgu nak bantu awak untuk kuasai asas. Dengan cara, hujung minggu ni, hari Ahad, 15 Ogos, tim cikgu buat satu seminar special iaitu seminar 9 AM ataupun 9 asas matematik. Untuk membantu awak kuasai balik apa asas-asas yang penting yang awak perlu tahu sepanjang tahun 456. So seminar ni akan diadakan pada hari Ahad ni. RM1 je yuran dia, tetapi banyak benda yang awak akan dapat belajar dalam seminar ni. Kita akan mula balik daripada the most basic things to make sure that awak tak lupa dan juga kukuhkan balik asas awak. So jangan ketinggalan. Ramai yang dah join, tempat masih ada lagi sikit, limited je. So cepat-cepat daftar bagi yang belum dan boleh juga ajak ramai-ramai kawan sebab yuran seminar ni RM1 je. Tu adalah inisiatif daripada tim cikgu untuk selesaikan masalah awak yang pertama tadi. Masalah kedua tadi, tak tahu nak ekstrak maklumat? Jom. Hari ni cikgu tunjuk macam mana kita nak keluarkan maklumat dengan cara yang betul bila kita selesaikan soalan penyelesaian masalah. So untuk kita buat soalan penyelesaian masalah, awak boleh tengok ada soalan dekat skrin tu. Boleh salin, boleh buat sama-sama dengan cikgu, dan kalau ada soalan boleh tanya dekat ruang komen. So cikgu tulis kat situ BCL, teknik BCL. So apa tu BCL? BCL tu adalah kita gunakan teknik baca, cari dan lukis. Baca, cari, lukis. Nak baca apa? Baca soalan. Cari apa? Cari kata kunci dan maklumat penting. Dan lukis apa? Lukis maklumat tu balik. Sebab selalunya kalau dalam bentuk diagram, barulah kita boleh nampak dengan lebih jelas apa yang kehendak soalan. So first kita kena baca. Jadi baca soalan. Nak baca ni pun ada teknik dia. Sebab kita kena baca satu ayat, try keluarkan apa maklumat penting daripada ayat tu dan cuba tengok ada tak benda yang awak boleh kira daripada ayat tu je. Tak payah baca sampai habis, lepas tu pening. Nak buat apa ni cikgu? Panjanglah soalan. Jangan macam tu. Baca satu ayat, keluarkan maklumat dan cuba buat selesaikan kalau ada langkah kira yang terlibat. So kalau kita tengok soalan ni, ayat pertama dia cakap Roslan ada 840 biji guli. So daripada ayat pertama je, ada satu benda penting, iaitu nombor. So number is always important. Kalau dalam bahasa English, Roslan has 840 marbles. So that is very important. Itu penting. So awak kena highlightkan atau bulatkan atau gariskan. Yang mana duduk kelas cikgu dah biasa. Cikgu train awak kan. So kalau nampak je ada kata kunci, nombor, kena bulat, highlight atau garis. So Roslan ada 840 biji guli. Daripada this first sentence, cikgu boleh keluarkan dan lukis dalam satu bentuk blok. Awak tak payahlah lukis sampai 840 biji guli, jenuh. Awak lukis dalam bentuk blok. Kenapa kita lukis? Sebab cikgu cakap bila dalam bentuk diagram,
kita akan lebih faham. Okay, so kita lukis dulu. Lukis satu simple block je. Okay, dia kata Roslan ada 840 biji guli. So, awak boleh label 840 biji guli. Okay, dah. Tu ayat pertama. So, ayat pertama ni tak ada apa-apa pengiraan. Okay, baca ayat kedua. 3/10 daripada guli itu berwarna merah. Okay, stop dulu. Okay, apa yang awak boleh nampak dekat sini? Dia cakap 3/10. Okay, that is important sebab dia nombor. Daripada guli itu berwarna merah. Okay, merah tu pun maklumat yang penting juga sebab nanti kita nak label. Dan lagi satu, ada kata kunci dekat sini iaitu perkataan daripada. Okay, if in English, okay, we have the word of. Sebab apa cikgu cakap of tu penting atau daripada tu adalah perkataan yang penting? Because bila ada pecahan dan awak nampak perkataan daripada, kita akan buat operasi apa? Daripada dalam pecahan ni adalah kata kunci untuk darab. Okay? Alright, if you see there is of for a fraction, there is a keyword for multiplication ataupun times. So awak dah tahu dah. First kali awak kena buat apa? 3/10 daripada guli itu berwarna merah. Okay, kita tak boleh label dekat sini 3/10. Because, okay, sebab apa tak boleh label macam tu? Sebab nombor tadi kita guna dalam bentuk nombor bulat. Ini fraction. So tak boleh, salah. Jadi apa yang kita akan buat? Okay, kita akan kira bilangan. Pecahan dengan bilangan tak sama. So macam mana nak kira bilangan? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu daripada tu adalah kata kunci untuk darab. So kita akan darab. So that is your step number 1. Okay, itu adalah awak punya langkah pertama. Okay, kita akan darab. Nak darab apa? Okay, 3/10. Tadi dia cakap daripada seluruh guli. So times with 840. Okay. So untuk dapatkan jawapan ni, kita ada teknik. Okay, di mana dia adalah bahagi darab pecahan. Okay, so apa yang awak boleh buat? Okay, nombor bawah ni kita boleh bahagi dulu. Okay, 10. Okay, and 840. So kita kena divide. Bahagi. So awak akan dapat potong. Boleh potong sifar tu. So dapat 84. Kemudian, okay, 84. Okay, that number 84 tu. Okay, kita akan darab pula dengan nombor di atas ataupun nombor pengangka. So 84 darab 3. Okay. So 84 darab 3, 4 times 3 is 12. Right. Kemudian 8 darab 3, 24 tambah 1, 25. Okay. So 252. So awak boleh kira dengan cikgu. So apa yang awak dapat di sini ialah 252. So awak nampak tak? Untuk kita selesaikan satu bahagian ni, okay, ada dua asas yang awak dah guna. Iaitu darab dan bahagi. Sebab tu tadi cikgu cakap awal-awal. Untuk buat soalan penyelesaian masalah, selain daripada awak kena tahu maklumat apa yang nak keluar, awak juga kena tahu cara atau teknik untuk asas dalam matematik. Okay, so kita dah dapat tadi, okay, 252. So what is that? Sekarang kita boleh lukis kat sini. 252 adalah guli berwarna merah. Okay, dekat sini awak akan dapat satu markah. Perhatikan soalan ni. Okay, soalan ni adalah 3 marks. So here you will already get 1 mark. Satu markah. So tak adalah awak baca semua terus tak dapat markah apa-apa. Betul tak? Okay, jom kita sambung. Okay, dah settle dah. Okay, awak dah settle the first part. Okay, kita padam dulu part ni. Okay, supaya tak semak kat sini. Okay, next. Kita baca. Dia kata, lepas ayat warna merah tadi, 1/4 guli itu berwarna hijau. 1/4 of the marbles are green. Same thing. 1/4 tu important. Daripada penting. Hijau pun penting. Awak garis. Bulat boleh garis. Boleh kalau awak dalam exam, awak nak bawa highlighter. You want to highlight pun boleh. So dia kata 1/4 of the marble are green. So again, awak nampak je daripada ada pecahan. Terus letak darab. Okay, you see there is of and there is a fraction. You put times. Okay. So what we want to do next? This is green. Ni warna hijau pula. So boleh ke kita label terus kat sini 1/4? Tak boleh sebab 1/4 is a fraction. Ada beza antara pecahan dan nombor. So kita nak cari nombor. So step tu sama juga macam tadi. Okay, apa yang kita akan buat? Okay, step tu.
Untuk cari nombor warna hijau pula, kita guna 1/4 okay, darab 840. Okay, alright. So this one 1/4 darab 840. Ni asas untuk darab pecahan. So kita akan tahu yang penyebut dan nombor bulat ni kena bahagi. Okay, siapa yang dah cekak, awak boleh terus bahagi di sini. Di mana? Okay, 8 bahagi 4, 2. Okay, 4 bahagi 4, 1. Kemudian sifar, kita letak sifar. Okay, tapi siapa rasa dia belum mahir lagi, buat dia kat tepi. Okay, bentuk dalam bentuk lazim. Tak ada masalah. Okay, bahagi 4. Tapi awak kena cakap lah juga asas bahagi. Kena cakap sifir. Asas tu cakap, asas tu penting. Dia macam tulang belakang. Kalau awak punya asas darab, bahagi, sifir semua belum kuat lagi, semua tu akan mempengaruhi di mana awak tak boleh solve soalan penyelesaian masalah. So mana awak nak buat apa-apa pun, kita start back from the basic. Okay, so tadi cikgu dah dapat 210. Okay, so cikgu akan tulis kat sini 210. So apa ni 210? Is guli warna hijau. So boleh label dah kat sini. 210 ni is guli warna hijau. Nampak tak manfaat kita lukis? Okay, sebab bila kita lukis, okay, awak boleh nampak. Okay, so total marble dia ada. Kita tengok balik diagram kita tu. Okay, total. Kita nak label M tu dekat bawah sini. Supaya nampak sikit. Okay, right. So, okay. Right, kita label lah. So sekarang awak dah ada step 1, step 2 dah ada 2 marks, okay. So awak ada dapat 2 markah daripada 3 markah. Okay, kemudian awak sama baca lagi. Dia cakap, selebihnya berwarna biru. The rest are blue. Okay, selebihnya ni pun cikgu selalu suruh student fikirkan kata kunci dia adalah untuk tolak. Okay, bila awak nampak selebihnya ni, maksud dia tolak. Okay, you can use the word the rest. Okay, sebab selebihnya ni macam baki. The rest is like the remaining. Apa yang tinggal? So, apa yang tinggal, selalunya kita akan guna kata kunci tolak. Okay, so selebihnya biru. Maksudnya dalam diagram kita ni semua ni biru. Kita tahu tak berapa biru tu? Tak tahu. Tapi boleh tak kita tahu? Tengok gambar pun kita boleh nampak. Sebab this one, okay, the whole thing, semua ni 840. Kemudian ada fraction kat sini. Merah dah tahu berapa. Hijau pun dah tahu berapa. Jadi kalau kita nak tahu yang tinggal saja, yang ni je. Macam mana kita nak tahu? Kita akan ambil 840 dan tolak. Okay? So itu yang soalan A nak. Berapa bilangan guli biru? How many blue marble? Dia nak tahu bahagian ni. Kan? Jadi apa yang awak akan buat pada step 3? Okay, step 3. Iaitu awak akan ambil 840. Okay, tolak 252 dulu. Okay, tolak satu-satu. Jangan tolak semua sekali. Okay, sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam. Ni awak akan dapat 10. So 8 ni 7. Kemudian 13 tolak 5 awak dapat 8. 7 tolak 2, 5. Okay, cikgu dalam bab pengiraan ni cikgu tak mau tunjuk detail sangat. Sebab ini asas. Okay, so kalau awak tak mahir tolak, awak akan dapat masalah lagi kat sini. Sebab apa? Kalau tolak pun silap, tak bolehlah dapat markah. Betul tak? Okay, so awak kena cekapkan diri awak untuk asas tu. Okay, so okay, 588. Okay, tolak 210 pula. Sebab apa? So tadi kita dah tolak dengan guli merah. Sekarang kita kena tolak dengan yang hijau pula. So bila tolak 8, 8 tolak 1, 7, 5 tolak 2, 3. Okay, so awak akan dapat jawapan kat sini untuk guli biru ni. Here is berapa tadi? Kita tengok balik, 378. Okay, guli biru. So awak boleh tulis dah jawapan dia 378 biji guli biru. Okay, nampak tak macam mana awak boleh dapat 3 markah? Okay, so by awak tengok video cikgu ni, mungkin by now mama, papa atau student sendiri boleh nampak kat mana awak lemah. Mungkin awak dah pandai dah nak tulis, nak extract maklumat tapi tak pandai asas. So nak buat macam mana? Okay, kena praktis banyak-banyak untuk mahirkan diri dalam asas. Okay, alright. So next part, ada lagi satu soalan iaitu soalan B. Okay, soalan B dia cakap Roseline, okay, sama macam tadi. We will repeat the same one. Step dia sama. Baca, cari, lukis. Okay, mungkin tadi kita dah lukis, so tak payah lukis yang baru. Okay, dia kata
Roslan memberikan 200 biji guli biru kepada adiknya. Itu satu ayat. Apa kata kunci dia adalah memberikan. Give. Kalau kita bagi, cuba awak kaitkan. Bila ada kata kunci, kena kaitkan dengan operasi. Kalau bagi, bilangan tu semakin banyak atau semakin sikit? When we give, it will decrease. Bilangan akan semakin sikit. So, kita akan tolak. Okay, awak boleh contoh siap-siap. Tolak. Berapa? Tolak 200. Okay, 200. Okay, nak tolak dengan apa? Guli biru. Kepada adik. Okay? Right? So, awak boleh tolak. So, ambil dulu the next one untuk soalan B ya. Okay, cikgu akan ambil 378. Kita tolak 200. Okay. So, tolak kat sini. Awak akan dapat 871. Okay. Dah bagi. Lepas tu dia kata, okay, hitung bilangan guli hijau dan biru yang dia masih ada sekarang. Okay, sekarang ni guli biru yang dia dah bagi pada adik dia. So, baki guli biru ialah 178. Tapi soalan nak ni je ke? Soalan dia 2 markah. Okay, ni awak akan dapat 1 markah je kalau awak stop di situ. Okay, awak kena buat lagi. Nah, buat apa? Dia kata, hitung jumlah. The next sentence. Jumlah. Jumlah ataupun total adalah kata kunci untuk operasi tambah. So, boleh contoh kat situ. Okay, this one ialah tambah. Okay, bilangan guli apa? Hijau dan biru. So, hijau kena refer balik tadi yang kita kira ni. This one, ni bilangan guli hijau. Dan biru, ada yang baru. Sebab tadi dia dah bagi pada adik dia. So, kita akan buat apa pula? Jumlahkan. Ambil 210 tambah 178. So, awak dapat 883. So, 388. This is your final answer. So, boleh tulis dekat sini. 388. Okay, 388. Okay? Nampak? So, soalan ni dia berkait antara A dan B dan gives you a total of 5 mark. Dan dalam satu soalan ni awak dah guna asas darab, bahagi, tambah dan tolak. Okay, so pentingnya untuk awak kuasai asas matematik. That's why tim Cikgu Akia akan mengadakan seminar 9 asas matematik bersama guru pakar. Okay, untuk awak kuasai balik asas-asas. Kenapa? Kadang-kadang pelajar ni dia tahu tapi dia perlukan praktis. Okay, ataupun latihan yang lebih dan perlukan diingatkan semula. Jadi tim cikgu nak tolong awak. So jangan lupa okay, untuk daftar untuk seminar 9 AM hari Ahad ni bagi yang belum. Dan bagi yang dah daftar, ajak ramai-ramai lagi kawan-kawan. Supaya kita semua dapat berkongsi ilmu. Okay? So cikgu harap session live cikgu hari ni awak dapat belajar something. Okay, ada soalan boleh tanya dekat ruang komen. Dan cikgu harap semua duduk rumah baik-baik tapi jangan hilang momentum untuk belajar. Okay, teruskan pembelajaran awak. Okay, so kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.